Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pengajian kitab daurah kita. Kita sambung pada muka surat yang kedua, tentang hikayat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dihikayat oleh orang, dihikayat oleh situ, oleh orang daripada setengah daripada mereka itu, akan bahawasanya melihatlah ia akan taulannya di dalam tidurnya. Maka saya baca dulu Maka menanyalah ia akan dia daripada setengah daripada barang yang berjumpa ia akan dia daripada mungkar dan nakir, kemudian daripada matinya. Maka berkata ia, telah menanyalah oleh keduanya akan daku daripada agamaku, itu agama, daripada agamaku, dan daripada barang yang aku mengajikan dia daripada segala kitab ilmu tauhid. Maka kataku, oh yang Rumi tak ada, itu istimewa Jawi. Maka kataku, aku mengaji akidah si anu dan si anu, lain daripada akidah Sanusiyah ini. Maka berkata ia, jika engkau mengajikan akidah Sanusiyah ini, nescaya memadalah ia akan dikau daripada yang lainnya, dan memukullah oleh keduanya dengan pemukul daripada besi 2 kali pukul atau 3 kali. Dan dihikayat oleh orang pula bahawa setengah daripada segala orang yang soleh-soleh dilihat oleh orang akan dia di dalam tidurnya, kemudian daripada matinya, maka dikena orang, bukan kena, kata, itu bukan nun, tu ta. Maka dikata orang baginya, apa pa tu tulisan dipecah, ni Jawi lama. Apa suatu barang yang memperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikau. Maka berkata ia, boleh tak? Maka berkata ia, memasuklah ia akan daku ke dalam syurganya, dan aku lihat akan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Membacalah ia daripada akidah matan Sanusiyah Umul Barahin, iaitu inilah seperti barang yang engkau lihat akan dia, hai segala saudaraku. Hai, dia kata, hai segala saudaraku fillah, atas segala kanak-kanak, dan bermula mereka itu membaca mereka itu akan dia pada segala luh, dan mekuatlah
mereka itu dengan membacakan dia, maka kita tuhankan Allah, baik kesudahan kita dengan kemegahan titik ga hilang, dengan kemegahan penghulu kita atasnya rahmat Allah dan sejahteranya. Maka barang siapa berpegang ia dengan ia, maka sungguhnya berpeganglah ia dengan tempat berpegang yang teguh. Intaha. Baik. Ini ada sebuah cerita, hikayat dalam kitab kita ni. Jadi saya baca balik. Tadi kita baca sepintas lalu untuk betulkan tulisan tu. Untuk betul tulisan ni bukan maksud Tok Syekh tulis tak betul, Tok Syekh tulis betul. Cuma benda ni benda lama, ratus-ratus tahun dah. Jadi ditulis balik, kadang dia tercicir sama ada titiknya atau hurufnya. Sebab zaman dulu kan ada komputer, nak mesin print ke apa kan, dia zaman dulu main tulis balik gitu. Baik. Baca balik nah. Di hikayat, maksud di hikayat ni maknanya ada cerita, diceritakan. Siapa? Oleh orang. Ada orang cerita daripada setengah daripada mereka itu. Makna cerita ni bukan cerita yang sepakat. Bukanlah orang cakap apa, ada beberapa orang je cerita, bukan ramai pun. Tapi ada orang cerita. Dia kata gitu. Mereka itu akan bahawasanya, maknanya cerita ni nak percaya pun tak apa, tak nak percaya pun tak apa. Tapi cerita ni ada dalam kitab kan. Nak kata tak betul susah juga, sebab kitab kan, takkan kitab bohong gitu. Jadi tapi nak buat jadi hujah tak boleh lah. Sebab cerita ni tak ada sandaran yang kukuh. Cuma untuk kita bahagian beramal boleh. Cerita-cerita macam ni Wahabi marah, lantak dia nak marah. Daripada mereka itu akan bahawasanya, melihatlah ia akan taulannya. Taulan makna kawan. Dia orang cerita dia nampak kawan dia di dalam tidurnya, mimpilah maksudnya. Dia tidur bermimpi jumpa kawan dia. Maka menanyalah ia akan dia daripada setengah daripada barang yang berjumpa ia akan dia daripada mungkar dan nakir. Kawan dia dah meninggal, dia jumpa kawan dia dalam mimpi. Jadi dia tanya kawan dia, macam mana nasib kat sana? Nak jumpa malaikat mungkar nakir macam mana? Apa cerita? Bilang gitu. Mungkar dan nakir. Kemudian daripada matinya, ni siapa ni? Bukan yang cerita ni mati, kawan dia mati. Kena faham balik domain tu, balik mana nya tu. Kemudian daripada matinya, nya mana? Nya kawan dia yang mati tu, yang meninggal tu. Makna kemudian di sini makna selepas. Kalau jumpa perkataan kemudian dalam kitab lama, itu maknanya selepas. Maknanya selepas meninggalnya. Kawan dia meninggal, dia tidur mimpi jumpa kawan dia. Jadi dia tanya, apa nasibmu di sana, alam barzah tu macam mana? Muka nakir macam mana? Apa dia tanya? Contoh gitu. Maka berkata ia siapa? Ia kawan dia. Telah menanyalah oleh keduanya. Nya mana pula ni? Nya mungkar wa nakir. Kena faham nya tu. Kitab lama dia memang macam tu, banyak nya. Jadi kita kena tahu nya tu pada siapa. Kalau salah domain, lari makna. Maka berkata ia telah menanyalah oleh keduanya. Nya mana? Nya mungkar dan nakir itu. Jadi malaikat mungkar dengan nakir tanya akan daku. Daku tu siapa? Kawan dia tadi tu. Daripada agamaku. Maksud agama ni makna urusan agama. Soalan-soalan tentang agama, tak hanya soalan tentang dunia. Baik. Dan daripada barang yang aku mengajikan dia. Jadi dia kata malaikat mungkar nakir tanya aku tentang agama.
Aku hidup macam mana, agama macam mana, maksudnya marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, itu semualah soalan-soalan tu. Kemudian ditanya juga, muka nakir tanya, dulu masa hidup mengaji apa? Macam tu. Dia tanya rupanya kita mengaji apa? Tu mujur ngaji. Kalau tak ngaji, ngaji apa lu? Tak ngaji. Tak ngaji siap lah. Dia sebab terbenam 7 tala bumi. Yang pasal. Dia muka nakir tanya, barang apa yang engkau mengajikan dia? Pada segala kitab ilmu tauhid. Sampai tanya kitab. Dulu masa hidup, muka nakir tanya, kamu mengaji kitab tauhid apa? Kitab tauhid apa kamu mengaji? Maka kataku, kawan dia ni jawab, aku mengaji akidah si Anu. Si Anu ni maksudnya tak nak sebut kitab apa. Dirahsiakanlah di sini, untuk menjaga ni lah. Tapi dia kata aku mengaji akidah si Anu dan si Anu. Maksud si Anu di sini ghairu ishruna sifah, bukan pengajian sifat 20. Dia mengaji akidah lain lah, tak tahulah akidah apa. Si Anu dan si Anu lain daripada akidah Sanusiyah ini, yang bukan kitab ni, yang bukan kitab Matal Mubarahin. Dia kata aku mengaji, malaikat tanya, kamu mengaji kitab apa tauhid dulu? Dia pun kata kitab ni, kitab ni, kitab ni. Dan kitab yang dia kata tu bukan kitab Matan Umul Barahin. Maksud bukan kitab Matan Umul Barahin, dalam arti kata lain, bracket, murad dia, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu akidah apa ahli sunnah wal jamaah? Ishruna sifah, iaitu akidah sifat 20. Bukan tu. Maknanya dia bukan mengaji akidah sifat 20. Dia kata lain daripada akidah si Sanusiyah ini. Maka berkata ia, ia ni siapa? Ia ni malaikat pula. Ni balik pada malaikat. Jadi malaikat yang kata ni, jika engkau mengajikan akidah Sanusiyah ini, kata malaikat, kalau hang mengaji kitab Umul Barahin ni, dia kata, nescaya memadalah ia akan dikau daripada yang lainnya. Memada dengan erti kata cukup. Maksudnya kalau hang mengaji kitab Matan Barahin, cukup dah akidahmu itu. Macam tu. Maknanya sempurna dah akidah kamu tu. Betul dah akidah kamu tu kalau kamu mengaji kitab ni, dia kata. Dan apa jadi? Dan memukullah oleh keduanya, nya mana? Nya malaikat muka dan nakir, dengan pemukul daripada besi. Kena rotan dia. Kenapa dia kena rotan sini? Sebab dia tak mengaji kitab akidah Sanusiyah. Sebab dia tak mengaji Matan Umul Barahin. Sebab dia tak mengaji ilmu sifat 20. Tak mengaji ilmu ni, kena rotan. Ni dia kata. Bukan saya mana-mana ni dalam kitab. Dan memukullah oleh keduanya dengan pemukul daripada besi. Besi pula tu, kalau tafiz tu rotan ni ya. Kayu itu ya. Ni besi tu. Tengok pasal. Berapa kali? 2 kali pukul atau 3 kali? Dia khilaf lah situ. Maknanya ada satu pendapat kata 2 kali kena. Satu pendapat lagi kata 3 kali kena. Dia pula kata 3 kali je. Mu ingat 3 kali benda. Sekali pun terbenam 7 tala bumi. Sekali, kalau sekali pukul terbenam 7 tala bumi. Kalau ada 3 kali, tembus bumi sebelah sana tak tahu. Nak ceritanya teruknya kena. Jangan awak pasal, jangan awak main. Bila tak mengaji ilmu akidah. Sebab tu saya kata slot yang subuh tadi tu, yang pertama tadi, berat orang tak mengaji akidah ni. Jangan awak pasal. Orang tanya, Tuhan siapa dia? Allah. Setakat tu belum sah akidah. Kalau setakat kata Tuhan tu Allah, dalam Quran Allah sebut dah, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya pada mereka dia dimaksudkan dalam ayat ni orang kafir jahiliah. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit, siapa cipta bumi? Allah jawab la yakuluna Allah. La yakuluna tu, kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, di situ ada 2 taukid, lam taukid, nun taukid, makna sungguh-sungguh mereka itu akan jawab Allah cipta langit dan cipta bumi.
Makna kalau tanya pada Abu Jahal, siapa cipta langit, siapa cipta bumi? Abu Jahal pun jawab Allah. Tapi kenapa Abu Jahal tetap kafir? Nah, kafir kerana syirik pada Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Ini yang berlaku zaman kita juga. Allah penting tak? Kerja penting tak? Sama berat penting. Nah, ya kita boleh kata kerja penting, tapi Allah lagi penting. Macam tu. Baru itu akidah yang sahih. Tapi bila menyamaratakan sama berat Tuhan dengan yang lain-lain, kafir. Ada syirik, itu makna syirik, perkongsian. Habis dia ni. Cerita ni orang ni kena pukul. 2 kali atau 3 kali. Selesai. Itu cerita pertama. Buat dash situ. Habis. Itu cerita pertama. Yang nak cerita kemudian ni dalam kurungan dan tu, ini cerita kedua. Maknanya sandaran ni kuat juga sebab 2 cerita. Ada satu cerita boleh juga kita kata mepek ni satu cerita. Ni 2, ada 2 hikayat. Lagi dia kata dan dihikayat oleh orang pula. Pula tu maksudnya ada orang lain pula lagi cerita. Bahawa setengah daripada segala orang yang soleh-soleh. Cerita ni lagi kukuh sebab yang cerita ni orang-orang yang soleh, bukan sebarangan orang. Orang-orang yang boleh dipercayai lah. Orang soleh takkan bohong. Jadi dia cerita, dia kata dilihat oleh orang akan dia di dalam tidurnya. Macam tadi juga dia mimpi, kemudian daripada matinya kawan dia, macam tadi kat cerita dia. Maka dikata, ni kata bukan nun tu ta. Maka dikata orang baginya, orang yang dalam mimpi ni, dia tanya kat orang dalam mimpi tu, apa suatu barang yang memperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikau? Dia jumpa kawan dia dah mati dalam mimpi macam tadi kat cerita. Tapi yang ni dia lain sikit. Dia tanyalah, Allah buat apa kat engkau di sana, di alam sana tu? Apa jadi kat engkau? Macam itulah lebih kurang. Maka berkata ia orang yang dalam mimpi tu, memasuklah ia akan daku ke dalam syurga. Memasuklah ia akan daku ke dalam syurga. Ia di sini ia Allah. Domain itu balik pada Allah. Memasuklah ia maknanya Allah. Memasuklah Allah akan daku. Allah masukkan aku ke dalam syurganya. Nya mana? Nya Allah balik. Syurganya Allah. Syurga Allah. Jadi Allah masukkan dia dalam syurga. Yang ni cerita ni baik sikit lah. Tadi kena pukul. Yang ni cerita ni, dia ni dapat masuk syurga. Dan aku lihat, dia kata, akan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Dalam syurga tu dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Membaca ia daripada akidah matan Sanusiyah Umul Barahin. Dia nampak, dia masuk dalam syurga, dia nampak Nabi Ibrahim alaihi salam ada situ. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaca akidah matan Sanusiyah Umul Barahin. Di sini ada berlaku khilaf di kalangan ulama tentang adakah orang masuk syurga sedangkan kiamat belum berlaku. Pertama sekali kita kena pegang, ini kuasa Allah. Allah nak buat sukati Allah lah. Kalau Allah nak masukkan awal seseorang tu dalam syurga, itu hak dia, bukan hak kita, kan? Itu satu. Yang keduanya, ada pendapat kata syurga neraka ni tak ada lagi penghuninya. Syurga tu dah ada, penghuninya boleh ada. Dia kena tunggu kiamat, tunggu dihisap, ditimbang pahala dosa, baru layak boleh masuk syurga atau neraka. Habis ni dalam cerita ni kata dia mimpi kawan dia tu dah masuk syurga. Jumpa pula Nabi Ibrahim. Maka nampak berlaku tanakut. Tanakut ni maksudnya macam percanggahan. Yang ni kata macam ni, ni kata macam ni. Maka setengah pandangan menyebut bahawa mungkin yang dimaksudkan syurga di sini ialah taman. Sebab orang yang mati baik, kuburnya itu menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Orang yang jahat, mati jahat, kuburnya itu menjadi lubang daripada lubang-lubang api neraka. Jadi maksud sini mungkin mati dia tu, kuburnya itu menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga Allah.
Ada. Jadi dia jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam tu. Dan dia nampak Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam membaca kitab ni. Nampak? Membaca kitab Akidah Sanusiah Ummul Barahin. Iaitu inilah ni kitab ni, dia kata. Seperti barang yang engkau lihat, macam yang kau tengok ni. Macam ni kita tengok kitab ni, macam itulah dia nampak, dia kata. Dia nampak Nabi Ibrahim baca kitab ni dalam syurga. Nampak? Engkau lihat akan dia, hai segala saudaraku. Seolah-olah dia nak pesan kat kita lah. Dengarlah ni wahai saudara-saudaraku, saudaraku se-Islam ni, fillah, yang ada dalam jagaan Allah. Dia mendoakan kita lah. Mana seolah-olah dia nak memberi semangat kepada kita supaya mengajilah kitab ni. Sebab aku tengok sendiri dah dalam syurga Nabi Ibrahim pun baca kitab ni. Kalau Nabi Ibrahim baca kitab ni, takkan kita tak baca, cerai ya? Gitu. Lebih kurang maksud macam itulah. Atas segala kanak-kanak, maksud atas segala kanak-kanak, maka engkau didiklah anak-anakmu mengaji kitab. Daripada kecil lagi ajar. Daripada mula awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Belajar mengenal Allah dulu. Ni kita sibuk ajar anak kita mengenal dunia dulu. Bila kenal dunia, payahlah nak kenal Tuhan. Kenal dunia tak habis-habis. Sebab dunia ni banyak. Nak kenal tu kipas, lampu, dia tingkap, pintu, banyak lagi. Pintu macam-macam pintu, tingkap macam-macam tingkap, kipas macam-macam kipas. Tapi kalau kenal Allah, Allah banyak. Allah satu je. Yang satu tu mu tak boleh kenal, yang sibuk kenal banyak-banyak ni apa? Sedangkan mu kenal banyak-banyak ni belum tentu kamu kenal yang satu. Tapi kalau kamu kenal yang satu, akan membawa kamu kenal yang banyak. Itu yang diistilahkan oleh ulama syuhudul wahdah fil kasrah. Kamu pandang yang satu, kamu nampak yang banyak. Itu. Ngajilah. Kita dapat makhluk belum tentu dapat Tuhan. Tapi kalau dapat Tuhan, Tuhan tu Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia pemilik alam. Kita dapat dia, alam-alam pun kita dapat. Sebab tu orang yang ma'rifatullah sehingga tahap sampai arif billah. Arif billah ni wali-wali Allah. Mereka kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Allah buat alam ni tunduk pada dia. Tok Guru Siddiq Noh cerita, nanti boleh tanya kat Tok Guru. Ada satu kisah, ada seorang Tok Syekh, nama apa saya tak ingat dah. Nanti tanya Tok Guru. Dia bila jalan masuk dalam hutan apa semua ni, dia bawa anak murid dia. Dia pesan kat anak murid dia, apa pun jadi, jangan toleh belakang. Jangan tengok belakang, dia kata. Jalan je, jalan, ikut je saya, dia kata. Jalan, ikut, masuk dalam hutan, ikut anak murid ikut. Biasalah dalam ramai-ramai anak murid mesti ada yang nakal. Kan? Ada seorang yang jenis nakal, dia kata, apa Tok Guru tak bagi tengok belakang? Dia degil, jenis keras kepala. Dia pun toleh belakang. Toleh belakang, pensan. Berapa tak pensan? Rimau, gajah, semua ada belakang. Ikut Tok Guru. Jangan nak main. Sungguh ni bukan cerita ngarut ni. Wahabi marah dengan cerita ni, lantak dia sebab dia tak ada gajah ikut dia. Ada sungguh. Kan? Ada wali-wali Allah boleh bercakap dengan binatang, boleh. Tak pelik karamah seperti itu. Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat apa saja kan? Sebab apa boleh sampai binatang boleh tunduk dengan dia? Dia kenal yang mencipta binatang. Dia kenal Tuhan. Kenal Allah yang Maha Besar. Yang lain ni kecil belaka kan? Dia takut. Ada yang ni lagi lah, video ada kat YouTube. Saya tak ingat tajuk apa. Habib Umar Al-Hafiz. Dia pergi mana tahu, Afrika ke mana? Singa ni datang dekat tepi. Dia naik kereta. Lepas tu kawan tu nak lari dah, so, jalan cepat. Habib Umar kata berhenti. Yang driver takut dah. Dia kata berhenti, apa singa duduk sebelah ni? Singa tu datang dekat ke Habib Umar. Habib Umar tengok. Habib Umar nak baca apa tahu? Singa tu tunduk aja. Nak hormat ulama. Kisah di kan Afghanistan kena serang dengan Amerika, Iraq apa semua kena serang. Mereka tangkap ulama, mereka kurung. Cerita ni ada dekat Ustaz Syakirin tahu. Kan? Guru dia sendiri.
kena kurung, kena penjara ulama. Dibogilkan pula tu, jahatnya depa ni. Dirantai, ikat tangan kaki. Betul ambil anjing, jenis anjing terkam orang ni, anjing ganas, anjing liar, lidah terjeli keluar. Anjing liar. Dia suruh gigit ulama tu. Nah, bila anjing tu mula ni lah, lompat-lompat lah. Bila potong dia punya rantai tu, berlari anjing tu dekat ulama tu, ingatkan gigit, dah dia duduk sebelah. Senyap. Duduk tak ni. Tak jadi garang dia, duduk senyap. Dia kenal ulama. Anjing kenal ulama. Kita tak kenal ulama, anjing ke kita? Ada, anjing pun kenal. Ada. Tu macam mana? Tu. Tu kata, lepas tu lah kita tak usah kejar sangat bahagian dunia. Ni kejar yang mencipta dunia. Dapat yang mencipta dunia, dunia ni Allah buat tunduk pada kita. Sungguh tunduk. Kod apa Nah, tu dia. Mana yang hilang? Membaca bukan. Lihat dia segala. Apa tu? Bukanlah. Mana? Daripada akidah matan Sanusia Ummul Barahin, iaitu inilah seperti barang yang engkau lihat akan dia, hai segala saudaraku fillah, atas segala kanak-kanak. Okey, baik. Dan bermula mereka itu, dan yang ni dan lain cerita tadi dah habis. Kena tahu mana istinaf dia, mana permulaan dia. Ni dan ni bukan dan ataf, ni dan istinaf. Mana dan permulaan. Kalau dalam Arab dipanggil huruf waw situ. Waw istinaf. Dan bermula mereka itu membaca mereka itu akan dia. Bermula mereka itu tu maknanya maksud kata orang dulu-dululah, mereka ni membicarakan atau membaca mereka itu akan dia daripada segala loh. Loh ni papan, orang zaman dulu muka ada kertas macam ni nak mengaji kitab, dia pakai papan kayu pokok gitu, kemudian guna batu ukir buat tulisan. Pakai macam tu. Nak ceritanya susahnya ngaji zaman dulu. Kita senang, kitab sampai tak payah beli, orang tolong bawa, batu lukis, tulis. Tok guru kata apa, tulis. Tu panggil loh. Zaman dulu ngaji bukan macam tu. Nah, kalau semuka dah tebal ni kayu tu. Nah, kalau ni berapa muka? Ni kitab ni ada 32 muka surat, bayang. Kitab lu besar ni bawa. Nah, bau Ummul Barahin. Belum kitab lain lagi, belum Matla'ul Badrain. Gimana ni bawa kitab. Nak pergi ngaji. Buka satu kayu ngaji. Okey. Kita nipis ni tak boleh bawa. La ilaha illallah. Ada kata pelik sungguh itu. Orang zaman dulu mengaji pakai loh. Jadi kalau tanya loh tu apa? Papan kayu yang digunakan untuk menulis. Macam mana rupa wallahu alam, tapi dalam singa Allah tu nama apa tu? Yang lawan kat Itali tu, dilawan Itali, tentera Itali. Imam Mohtar ada cerita. Kan ada movie dia orang buat cerita pasal Imam Mohtar. Anda tengok cerita tu, dalam tu ada ditunjuk suasana orang dulu-dulu zaman mengaji dulu macam mana. Ada dia kat bawah pokok, tok guru dia ngajar, anak-anak murid pegang kayu. Macam itulah panggil loh tu. Begitu. Tengok cerita Imam Mohtar macam tu. Ini tengok cerita The Avengers. Ngarut semua tu. Ada kuasa pelik-pelik lah apa benda. Cerita tak benar. Ni cerita benar. Imam Mohtar tu Asadullah, singa Allah. Tentera Itali sampai takutlah nak lawan dengan dia. Padahal dia seorang dengan anak-anak murid dia lawan Itali penjajah. Tu ulama-ulama kita dulu. Sampai digeruni musuh. Mereka itu akan dia daripada segala loh dan mekuah. Di sini mekuahlah ni. Kuah ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna kuat. Jadi mengkuatlah mereka itu. Maksud mengkuat ni makna mereka usahakan diri mereka. Sungguh-sungguh mengaji. Sebab tu nak mengaji kena ada kekuatan, tak boleh bebeh orang. Kena sungguh-sungguh paksa diri. Dia jadi lemah. Allah, daurah ni kat pangku pula kata. Kena mujahadah. Kita dengar pangku tak jadi turun. Situ setan setan nak kacau kita supaya jangan mengaji. Dia buat macam-macam alasan. Sagi kat sana kan nak duduk tang mana? Air ada ke? Kita banyak ke lah kali tak pergi. Tak pergi rugi. Ilmu ni bukan senang nak dapat.
Kena pula pondok-pondok hari ni tak banyak dah. Kalau kita perasan tengoklah di masjid-masjid surau keliling kita ni, mana ramai sangat ustaz-ustaz yang membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab lama. Kan? Kitab-kitab turas ni orang pondok je mengaji. Inilah pelapis-pelapis kita nak menyambung kesinambungan ulama-ulama silam, ulama-ulama dulu. Ilmu ni banyak dah tak ada. Kan? Macam mana? Mereka itu dengan membacakan dia mana membacakan Mata Barahin ni sungguh-sungguh. Belajar kanak-kanak tadi tu, kan? Belajar. Maka kita tuhankan Allah. Nampak tak ayat dia? Tu indah ayat kitab. Tok guru ulama-ulama ni kalau tulis kitab, dia bukan tulis saja-saja. Setiap tu ada makna dia. Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Setiap patah. Sebab tu adab membaca kitab pondok tak boleh skip walau satu huruf, tak boleh skip. Dia kena baca setiap satu tu. Jangan buat baca lebih kurang laju-laju gitu. Tengok dia kata maka, dia kata okey, maka ni fa dalam Arab. Kita, dia kata kita Tuhankan Allah. Patut baik dia kata maka Allah itu Tuhan kita. Tentu tak? Tapi dia kata maka kita tuhankan Allah. Sini makna akidah. Sebab dalam hati kita ni banyak sangat Tuhan. Nah, makna Tuhan sesuatu yang sangat penting bagi kita, yang sanggup kita buat apa saja untuk dia. Nah, jadi hati kita ni sanggup nak cari duit, sanggup ni sampai mati pun tak apa. Silat-silat takut-takut itu jadi Tuhan pada kita. Ringgit Malaysia tu jadi Tuhan. Itu kata ulama, dulu orang dulu kafir jahiliah berhala mereka itu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Tapi berhala moden zaman hari ini ialah ringgit Malaysia, dolar, duit, pangkat, jawatan. Itu jadi sanggup tikam member sendiri pun sanggup demi nak dapat jawatannya pasal penjatuh ni. Takut-takut itulah yang menjadi Tuhan bagi dia. Masuk lubang kubur, malaikat tanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Nah, ahli parlimen dia jawab. Sebab dia sanggup buat apa saja asal dapat jadi ahli parlimen. Sampai sanggup nak menjatuhkan kawan sendiri, sampai sanggup inilah akhirnya jadi Tuhan pada dia. Sebab tu dia kata sini, maka kita jangan tuhankan yang lain, tapi kita tuhankan Allah. Maknanya hidup kita semua untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu ikrar yang kita baca setiap kali kita mulakan sembahyang. Walaupun hukumnya sekadar sunat, tapi maknanya sangat hebat. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua habis, semua aku buat. Inna solati wa nusuki itu mewakili kepada bahagian akhirat. Wa mahyaya wa mamati itu bahagian dunia. Seolah-olah ayat tu nak memberi makna akhiratku dan duniaku semua untuk Allah. Urusan ibadat aku semayang ke, wa nusuki tu maknanya ibadat selain solat, kata ulama. Jadi solat dan ibadat-ibadat yang lain, termasuklah seluruh kehidupanku dan termasuk seluruh kehidupan matiku. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, kerana Allah. Barulah orang ini benar-benar mengesakan Allah. Batulah kita bila bertuhankan Allah, apa kita jadi takut dengan orang lain? Takut. Tok Guru dia cerita, dululah ni cerita lama kan, tapi nak buat jadi pengajaran pada kita kan. Dulu, kita semua tahu guru kita ni pernah ditahan di dalam ISA, kena masuk dalam, dan sebab mempertahankan Islam lah dia kena tahan. Jadi masa masuk tu, pegawai warden penjara tu, dia ugutnya Tok Guru Ustaz Siddiq lah, Tok Guru kita. Kata, Ustaz masuk dalam ni, Ustaz dalam genggaman saya. Lagak dia. Kalau saya tak sign, Ustaz tak akan boleh keluar daripada sini. Ustaz melutut lah kat saya.
Nah, kalau kita ni tak kemah akidah, merayulah, janganlah macam tu, tolonglah lepas saya. Kata. Akidah tak kuat. Nah, sebab tu penting ilmu akidah. Ilmu akidah ni dia bukan macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita boleh tunjuk terus semayang apa semua. Ilmu akidah ni dia simpan dalam. Kegunaan dia waktu kegoncangan akidah itu. Keyakinan dan kepercayaan kita. Waktu tu kita nak pakai senjata ni. Apa Tok Guru jawab? Tok Guru kata, dengar sini baik-baik, dia kata. Aku ni masuk dalam penjara ni, kena tahan ni, bukan sebab hang, bukan sebab mahkamah, bukan sebab kerajaan, bukan sebab polis ke, bukan sebab siapa-siapa. Tapi aku masuk ni sebab Allah yang masukkan aku. Dan aku akan keluar daripada sini kerana Allah yang akan keluarkan aku. Walaupun saat tu setiap daripada korang tak setuju. Walaupun kamu tak redha aku keluar nanti, tapi aku tetap akan melangkah kaki keluar kerana Allah yang akan keluarkan aku. Aku masuk pun Allah masukkan, aku keluar pun Allah keluarkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan Allah yang cipta segala perbuatan kamu. Ini akidah, keyakinan. Apa nak takut dengan orang? Nah, lepas tu dia jawab apa? Oh tak apa, belagak dah kena tangkap pun belagak lagi. Kita belagak kerana kita pertahankan Tuhan kita. Itu dah apa? Akhirnya Tok Guru ni pendakwah, penceramah. Kaki ceramah, tak ceramah tak boleh. Tok Guru kata kalau dia tak ceramah demam. Kita lah ada kuliah demam. Tok Guru tak boleh tak kuliah. Nah, dia kata tak boleh. Dia memang dah jadi kelaziman bagi dia. Seronok, rasa lazat mengaji dan mengajar ni, seronok, lazat. Orang yang dah terbuka hatinya kelazatan ibadah, dia akan nampak keseronokan ibadah. Nah, akhirnya dalam tu dia dakwah juga, dia ceramah juga. Kan dalam tahanan dia makan pakai pinggan besi tu. Dia ambil pinggan besi, dia ambil sudu, ketuk tang 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 tang. Perhatian. Karena petang ni kita ada ceramah yang akan disampaikan oleh saya sendiri ni. Dalam jara buat ceramah tau. Berani betul Tok Guru. Nah, akhirnya dia pun duduk dengar Tok Guru ceramah, pompang sampai takbir dalam tu. Takbir dalam. Oh, bergema tu. Lah kali lama-lama wadah-wadah ni fikir mesyuarat dengan semua ni apa semua, AJK dia apa semua. Kita tak boleh simpan lama Ustaz Siddiq ni. Kita simpan lama habis semua orang ni dia rekrutnya. Semua jadi geng dia nanti. Jadi kita kena bagi dia keluar lah. Akhirnya keluar Tok Guru. Nah, saat Tok Guru keluar, selisih dengan kawan tu yang dulu kutuk dia tu, yang cabar dia tu. Tok Guru selisih pandai. Betul tak apa aku kata dulu? Nah, aku masuk, Allah masukkan. Aku keluar hari ini pun Allah yang keluarkan aku. Walaupun dalam hatimu berdendam, sakit hati sebab tengok aku keluar. Kawan tu geram, kak nak tekan gigi. Itu akidah. Bukan semata kita nak baca kitab je, nak buat daurah je. Tak. Ni untuk kekuatan jati diri kita. Hati kita. Supaya kita jangan takut pada siapa-siapa melainkan Allah. Jangan kita bergantung harap dengan siapa-siapa melainkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Lepas tu kata Tok Guru, kalau ikut tata bahasa Arab, patutnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Sebab ayat dia maksudnya, na'budu kami sembah akan dikau, kami minta tolong akan dikau. Itu ayat yang betul. Tiba-tiba dikau duduk depan. Dikau kami sembah, dikau kami minta tolong. Dia jadi macam terbalik. Jadi kata Tok Guru, kenapa Allah buat perkataan tu jadi terbalik? Kerana Allah nak memberi makna yang khusus, makna yang penting pada ayat tu. Makna bila sebut iyyaka, maka kata ulama, iyyaka di situ dengan makna hanya engkau, tak ada yang lain. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Kami tak minta tolong pada lain. Tempat gantung harap hanya pada Allah. Nak hanya engkau tu macam mana? Akidah. Kena Allah dia ada dalam hati ni, bulat, lain tak ada. Ada. Gitu. Baik kesudahan kita, kalau kita bertuhankan Allah, mengesakan Allah, dalam hati kita hanya ada Allah, maka hasilnya baik kesudahan kita. Mana kesudahan tu? Akhirat kita. Akhirat kita baiklah. Matinya baik, husnul khatimah, barzahnya baik, kiamat pun baik.
Kena. Dengan kemegahan. Megah lah. Megah ni maksudnya berbangga lah. Bila kita dah selamat masuk dalam syurga, banggalah kita dapat masuk syurga. Ni kita bangga sebab jadi orang kaya. Orang kaya saja boleh tentu ahli syurga. Bangga dapat jawatan tinggi. Jawatan tinggi bukan confirm ahli syurga. Apa guna kalau jawatan tinggi tapi ahli neraka? Apa guna orang kaya tapi ahli neraka? Jadi apa saja kemegahan dunia itu tidak sebenarnya kemegahan yang sebenar. Kemegahan yang hakiki ialah dapat masuk syurga Allah. Biar kita miskin tak apa kedana, tapi moga-moga nama kita senarai dalam ahli syurga. Nah, biar jawatan kita sampai orang tak pandang pun lekeh je. Pangkat rendah, gaji pun entah berapa, sikit sangat duit. Tak apa. Nak tak ada kemegahan dunia, orang tak pandang kita, tapi Allah pandang kita. Maka Allah akan letak kita dalam senarai orang yang dikasihnya menjadi ahli di dalam syurganya. Tu. Apa pergi pulun mencari kemegahan dunia. Dengan kemegahan penghulu kita atasnya. Penghulu kita siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad lah kita kenal Allah. Batu banyakkan selawat atas Nabi. Rahmat Allah atasnya. Nya mana? Nya rahmat Allah. Rahmat Allah tu rahmat makna kasih. Kasihnya Allah atas Nabi terlimpah kasih tu atas kita. Sebab Allah terlampau kasih kat Nabi, kasih yang melampau tu terlimpah atas kita pula. Dan sejahteranya makna aman. Hidup kita tenang. Sebab tu sebenarnya yang hebat itu bukan banyak duit, tapi yang hebat itu ialah kesejahteraan hidup, yakni ketenangan hidup. Apa guna duit banyak tapi hidup tak tenang, serabut. Kita hidup tenang. Ada orang hantar satu video kat saya, sonok agak tengok. Dia kata kadang-kadang kebahagiaan itu tak payah nak pakai dengan duit ringgit. Tajuk video tu, bila kita tengok video tu, dia laki bini, suami isteri, betul ada dua orang anak dia, seorang anak laki, seorang anak perempuan. Dia duduk 4 orang macam tu. Kat tengah-tengah ni dia letak macam benda apa tahu, atas tu ada tepung. Rupanya dia main sama anak-anak dia, main lat tali tamplom. Jadi siapa yang ganjil kena letak muka atas tepung. Letak muka, puk dia tahu ya. Jadi putih gelak. Ayah dia gelakkan anak dia, jadi putih. Nah, kita tengok situ kelakar, tengok sonok, bahagia. Padahal permainan dia bukan pakai PlayStation pun, bukan pakai PUBG, tapi dia mengeratkan silaturahim antara hubungan ayah, mak dan anak dia. Modalnya tepung, tapi seronok, bergelak, ketawa, bahagia. Tengok, itulah sebenarnya bahagia. Kan? Tu bahagia. Tak semestinya dengan mesti banyak duit. Bukan naik kereta mewah tu bahagia, belum tentu. Bahagia apa? Hutang lambak ni pening. Banyak. Nak kena bayar bulan-bulan 1,000. Kan tak bayar kan bank tarik. Ada. Bahagia apa macam tu? Orang luar tengok bahagia, semak dia, kereta mewah. Orang luar dia tahu macam mana nak tanggung. Dia gaduh kepala. Kan? Tu. Jadi bukan itu sebenarnya. Sebab tu jangan didiklah anak kita dengan keseronokan duniawi dan kemewahan duniawi. Bukan itu sebenarnya kebahagiaan. Maka barang siapa berpeganglah ia dengan ia, dengan berpeganglah ia tu dirinya dengan ia mana pula? Ia kitab ini ataupun akidah ini. Akidah ahli sunnah wal jamaah inilah, yakni sifat 20 ni. Maka sungguhnya mana sungguh-sungguhlah berpeganglah ia berpegang dengan tempat berpegang yang teguh. Siapa yang berpegang kepada akidah ni, ketahuilah dia telah berpegang dengan pegangan yang teguh. Makna teguh, selamat, takkan tercabut, insya-Allah. Kata tok guru kami buat macam ni, tok guru Siddiq tok guru kita lah. Dia buat contoh ini. Kalau satu paku kayu boleh goyang ni, kita pakuk satu paku nak kayu goyang. Masuk 2 paku, walaupun memang dia dah keras dah, tapi boleh gak. Kita hentak sikit boleh tercabut. Tapi bayang ni kita mengaji ni sifat 20. Umpama macam 20 paku kita paku. Sebenarnya bukan 20 gak, sebenarnya 50. Ya tak? Ada dalam kitab ni 48, apa itu nanti panjang ceritanya. Tapi katalah kita contohkan sifat 20 paku. Kalau dah 20 paku kat tempat tu, agak-agak kayu tu boleh cabut lagi tak?
Mungkin boleh cabut, tapi susah gila nak cabut. Macam itulah orang yang berpegang kepada akidah sifat 20 ni. Dia pegang, dia kemah. Orang nak rosakkan akidah dia susah. Tak boleh, takluk. Inilah pegangan orang dulu-dulu. Kan? Sebelum datangnya British. Kan? Sebelum merdeka, datang penjajah-penjajah, bukan kejap-kejap tahun, 400 tahun lebih. Nak mula-mula Portugis datang, Belanda. Mula Portugis, lepas tu Belanda, lepas Belanda British, lepas tu Jepun sekejap, tak lama Jepun, lepas tu British balik. Jumlah semua tu ahli sejarah kira 400 tahun lebih dijajah tanah Melayu ni. Tapi kita tak dengar orang Melayu hari tu keluar Islam. Paling teruk, paling buruk perangai pun jadi tali barut je. Tapi sampai nak jadi kafir, jadi Kristian tak ada. Tapi kalau kita tengok negara-negara lain yang asalnya negara Islam, bila datang penjajah daripada kafir ni, khususnya Kristian, tentera salib ni, berubah negara tu jadi negara kafir. Antaranya Spanyol. Spanyol 800 tahun menapak Islam di situ. Bukan sikit-sikit tahun, bukan 8 tahun, 800 tahun Islam bertapak di Spanyol. Datang tentera salib, Spanyol hari ni kita tengok macam tak pernah Islam. Hilang terus ciri-ciri Islam tadi, diubah habis. Jadi banyak jadi kafir. Habis banyak yang kekal ni, kebanyakannya ni di belah Nusantara ni, alam Melayu, Malaysia, Indonesia. Atas jasa siapa? Jasa alim ulama lah. Inilah akidah sifat 20, tak goyang ni. Tujuan mereka jajah kita bukan nak ambil rempah ratus. Bila pula British makan ni asam pedas. Dalam buku sejarah kita belajar sekolah, dia kata cari rempah ratu. Apa jauh sangat cari rempah ratu? Tujuan dia datang sebab dia nak mengkristiankan kita, sebab dia tahu Islam bertapak di sini. Dalilnya, semasa tanah Melayu belum Islam, tak ada siapa pun jajah. Tak ada siapa jajah. Waktu tu orang Melayu zaman dulu-dulu lama ni, kurun lama dulu, Melayu waktu tu Hindu agama dia. Agama Hindu. Sebab tu adat-adat kita ada kesamaan sikit-sikit dengan adat Hindu. Asalnya dulu agama tu, bila datang ulama-ulama daripada Yaman, dalam buku sejarah kata pedagang-pedagang Arab nak jual minyak wangi. Apa jauh sangat jual minyak wangi? ada nak jual minyak wangi, bukan jual minyak wangi, itu bukan pedagang. Dalam kitab-kitab lama kata tu bukan pedagang, buku sejarah kata pedagang. Kitab-kitab lama kita kata tu bukan pedagang, tu ulama-ulama yang daripada Yaman datang, diperintahkan untuk datang ke tanah Melayu, mengislamkan orang Melayu. Bermula Islamnya daripada sultan. Sebab tu dulu namanya raja. Raja ni bahasa Hindu, raja. Sebab tu Raja Gopal. Betul, raja. Kemudian ditukar istilah raja kepada istilah sultan. Sebab apa? Islam. Kerajaan Sultan Turki Utsmaniyah atau sultan semua bagai. Akhirnya jadilah sultan. Sebab apa? Sebab sultan dah masuk Islam. Taat setianya rakyat pada sultan. Bila sultan masuk Islam, dengan rakyat-rakyat habis jadi masuk Islam. Ni akidah sifat 20. Sebab itu cara pakaian kita hampir sama dengan cara pakaian orang Yaman. Tak payah pergi Yaman. Orang Yaman pakai kain pelikat. Cuma kain pelikat dia corak-corak macam batik sikit. Kita ni corak petak-petak gini. Tapi dia pakai kain. Orang Yaman pakai kain. Itu asal usul kita pakai kain. Datang daripada ulama-ulama daripada Yaman. Sebab tu kita banyak kesamaan dengan orang Yaman dari sudut pengajian, kitab dan sebagainya. Lepas tu bercampur pula ulama-ulama yang datang sini kahwin dengan orang sini. Akhirnya dapatlah anak orang sini apa semua, membiak-biak. Akhirnya Islam tersebar dengan ke seluruh pelosok tanah Melayu. Akhirnya kuat Islam. Bila dia dengar Islam dah kuat tanah Melayu, masa tu baru British ni masuk, Portugis ni masuk. Waktu tu Portugis lah negara paling kuat Kristian. Dia masa tu dia masuk. Kenapa dia masuk? Sebab dengar Islam dah kuat. Dulu masa Hindu kenapa dia tak masuk? Sebab dia tahu dah kafir, sama geng dengan dia. Yang ni baru musuh. Lepas tu dia hantar tu tentera dia. Apa nama tu? Alfonso di Albuquerque di bibirmu. Kan? Ada dia hantar tu kan? Dia nak rosakkan agama kita. Tapi tak lut, beratus tahun
Islam tetap bertapak di tanah Melayu sampai hari ini masih lagi Islam kuat di negara kita. Hasil daripada ulama-ulama dululah. Inilah yang disebut akidah sifat 20. Macam 20 paku. Kuat tak? Susah nak cabut. Tapi hari ini bila umat Islam kita di Malaysia ni tak ngaji pun kitab-kitab macam ni, ilmu-ilmu macam ni, itu mudah dipesongkan oleh budaya-budaya barat. Tak payah hantar tentera, dia hantar budaya dia saja, ikut dah kita. Ikut dah cara pakaian nak cara barat, cara makan nak cara barat, semua nak cara barat. Bulan 10 ni ada konsert apa tu? Justin apa? Oh tahu minat apa? Nak Justin Bieber. Ada sampai habis tiket tu. Habis tiket. Kita buat daurah tak kena tiket ferry je. Itu pun bawa RM14 pergi balik. Tak habis. Tak penuh. La ilaha illallah. Aku tak tahulah. Kan? Kalau Tok Guru punya style dia tolak kopiah, tolak balik ke depan. Aku pening lah dia. Orang mengaji lama dengan tu tahulah cara-cara Tok Guru. Kan? Dia kata habislah, tak tahulah. Aduh ya Allahu akbar. Itulah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu, jaga nah. Maka sungguhnya berpeganglah ia dengan tempat berpegang yang teguh. Intaha. Apa makna intaha? Makna intaha selesai sini cerita ni. Dan dengan makna juga makna intaha di situ, cerita ni tidak diketahui mana sumbernya. Tak tahu siapa cerita, tak tahu. Tak tahu cerita tu sampai ke telinga, sampai daripada seorang guru pada seorang guru pada seorang guru, dari guru pada anak murid. Tak tahu tu sebab apa? Cerita ni rekaan? Bukan. Kalau Wahabi dia kata lah sebab tu tak tahu tu rekaan. Bukan rekaan. Tapi orang yang cerita tu dia tak nak menonjolkan nama dia kerana dia takut riak tadi. Kita hari ni copy paste ayat daripada kitab. Lepas tu buh kat Facebook, lah kali buh nama dia bawah. Muhammad Syakir bin Nasuha, pangkur. Ada ke benda, ada sakit tu namanya sakit. Ulama dulu tak ada. Dia nak share ilmu, share lah, tapi dia tak menonjolkan nama, dia tak payah. Asalkan ilmu dia sampai pada orang dan orang amal, cukup lah. Apa kita nak sibuk nak menonjolkan nama kita? Itu dah niat lain dah tu. Betullah jadi intaha. Itu sebab intaha bukan sebab intaha ni tak ada sumber. Bukan maksudnya ini rekaan, bukan. Tapi sumbernya tidak diketahui. Dirahsiakan oleh orang dulu-dulu. Mungkin orang dulu-dulu tahulah siapa yang cerita-cerita ni. Sampai kat kita tak tahu. Sebab tawaduknya orang zaman dulu tak nak menonjolkan diri mereka itu. Lepas tu kita tengok kitab-kitab lama, mana ada gambar dia. Kita pun tak tahu muka Imam Sanusi ni macam mana, tak ada gambar. Dia tak nak tunjuk gambar dia. Dia segan. Dia malu. Cukuplah ilmunya sampai sudah. Boleh? Kita berhenti sat, kita masuk balik 9.20 lebih kurang macam itulah. Satu slot satu muka je ni. Apa sampai kat Tok Guru lajulah nanti. Saya nak bagi Tok Guru lah yang syarahkan betul-betul. Biar tuan-tuan semua ambil daripada Tok Guru sendiri. Saya ni nak mengisi masa je sebab Tok Guru tak masuk lagi. Jadi kita tangguh untuk slot yang kedua ni. Kita masuk balik 9.20 nak pusing-pusing ke nak apa ke. Kita dendangkan satu lagu qasidah sebagai penutup untuk slot kedua, insya-Allah. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Zahara dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi ahmad. Zahara dinul mu'ayyad bi zuhurin nabi ahmad. Ya hanana bi Muhammad, ya hanana bi Muhammad. ذلك الفضل من الله, ذلك الفضل من الله. روضة محب تمن مهبا ومجاء بغل أصبيا سنروح بنصوب من الله.
ya salawat dan qasidah di medan indah penuh berkah, niatkan merebut redha Allah, gembirakan hati Rasulullah. Ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Oh, beramal dengan sunnah-sunnah, Quran dikhatam berjamaah, menjamu makan dan berkhidmah, basahkan lidah dengan zikrullah. Asyairah maturidiyah, pegangan akidah ahli sunnah, mazhab syafi'i penuh berkah, pilihan mazhab beribadah. Ya hanana ya hanana Allah, ya hanana ya Allah, ya hanana ya hanana. Oh, kecil besar tua muda sedang siapkan bekal cinta, karena sabda Nabi mulia, saling cinta di bangkit sama, makam cinta melepasi makam amal di ukhrawi, dengan mendengar sirah Nabi, moga tetaplah cinta kami. Ya hanana Allah, ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Oh, kulit putih kulit hitam, lidah fasih lidah ajam, ahlul madih ahlul kalam, ingin rintih rindu terpendam kepadamu khairal anam. Ishfa' lana yawma ziham, kepadamu khairal anam. Ishfa' lana yawma ziham. Ya hanana ya hanana Allah, Allah ya hanana ya hanana hanana ya 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 hanana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi.